Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa arrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sedang jemaahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surah Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh ke dalam diri manusia yang asalnya mati, kemudian Allah menjadikan sam'a wal absara wal af'idah, sama', basar dan afidah, mendengar, melihat kita, merasai kita, punyai perasaan. Dan di akhir ayat itu Allah menyatakan bahawasanya sedikit yang bersyukur. Qalilan ma tashkur. Di dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah merakamkan kata-kata iblis, yang mana iblis merupakan musuh nombor satu kita. Kita jangan salah bermusuh, dan jangan ada musuh melainkan iblis lah. Dan sesama manusia ini kita bersaudara, terutama orang Islam. Bagaimana dia mengucapkan kalimah syahadah, kiblat yang sama. Walaupun fikrah kita berbeza, mungkin dia ada pandangan tertentu bagi dia, selagi mana dia itu berkiblatkan Allah, maka kita tidak boleh isytiharkan musuh pada dia. Dalam hati dia itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Nampak maksud musuh utama kita ni iblis, kena fokus. Bila tak fokus silap bulan, kita jaga iblis kawan. Dan Allah suruh jadikan iblis ni sungguh-sungguh musuh kita, aduan, musuh yang nyata. Musuh yang nyata. Memang kalau bermusuh ni marah, memang kita istilah perang. Dan musuh nombor satu kita ni iblis, la'natullahi alaih. Dia bukan yang bermulanya maksiat, dia bermula taat, namun pengakhirannya adalah maksiat. Dan pengakhiran iblis bukan sekadar maksiat, malah menjadi antara makhluk, yakni hamba Allah Ta'ala yang dilaknat. Kana minal kafir. Jadi kalau ada orang cuba buka kisah silam kita, mungkin kita dulu larang, mungkinlah. Ialah bukan celik-celik mata teruk-teruk alim mas sekalian. Merangkak-angkak kita nak pandai.
Bukan celik-celik mata dah terus takbir terus dah. Ambil masa kita nak berubah jadi taat ni. Lalu bukalah kisah dulu kita contohnya lah. Dan dia membandingkan dengan bahawasanya dia dulu tu kan, biasalah orang kan, dia tak ada modal, dia serah peribadi. Dia dulu tu, aku tahulah dia dulu, sekarang dia tu baik. Bersyukurlah jemaah sekalian, sebab ada orang buat comparison macam itu. Sebab dulu jahat, sekarang baik. Syukurlah. Yang bahayanya, dia dulu tu baik, sekarang jahat. Dia dulu tu Allah baik, ya Allah, tapi sekarang ngalah dengan iblis kan? Ngalah iblis terus. Tu kita takut. Tapi kalau dulu orang cerita buruk kita, tak takut. Malah kalau dibukakan ayat kita lagi tak takut. Sebab apa? Pahala dia bubuh kita. Pahala dia bubuh kita. Dosa kita bubuh kat dia. Selesai masalah kita. Cuma masalah kita ni ialah digoncangkan dengan perhatian manusia lah. Kita menyangkakan manusia ni boleh memberikan kehinaan dan kemuliaan. Walhal yang memberikan hina dan mulia itu di sisi Allah, hanya saja Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allah yang menaikkan satu kerajaan dan menjatuhkan, Allah yang memuliakan, Allah juga yang menghinakan. Jadi setakat manusia yang membuka aib buruk kita kemudian dia berharapan untuk menghina kita, takkan terhina. Kerana selagi mana kita tidak mengaibkan, kita tidak akan diaibkan. Habitat yang dia buka aib kita, itu dia mengaibkan. Sepenya dia yang diaibkan. Kita selagi mana kita tidak mengaibkan, kita tidak akan diaibkan. Tu dia buka aib kita, tu dia yang buka aib kita, bukan kita. Dan Islam tak ada istilah Allah buka, Allah tutup. Melainkan manusia yang buka sendiri atau diri sendiri yang buka. Menyebabkan kejahilan dia buka sendiri lah. Allah tutup. Dibukakan nanti di Yaumil Mahsyar. Kalau zaman sekarang habis kuat pun mungkin kalau Malaysia 30 juta. Campur-campur mungkin 1 bilion. Itu pun tak 1 bilion pun tahu. Orang Islam macam tu kan. Kalau buka daripada zaman nanti di Yaumil Qiyamah, Yaumil Mahsyar nanti, daripada umat Nabi Adam AS sampai ke kita tahu perangai itu lagi parah. Macam mana nak tahu Ustaz? Dia pun tengok kalau sekarang boleh blast pakai handphone, nanti Allah lagi canggih. Semua sistem dapat update, download folder, dokumen keluar. Lah dia ni dulu macam ini. Lah ingatkan baik. Ambil daripada umat Nabi Adam AS sampai umat Nabi Muhammad SAW punya pakai, semua tahu perangai kita. Lagi malu kiamat. Jadi setakat malu kat dunia tak ada isu. Malah yang malu menghina Allah. Mau masuk musuh nombor 1 tu iblis, bukan manusia. Cuma manusia ada yang bersikap atau bersifat seperti iblis, lalu dinamakan syaitan. Syaitan yang terdiri daripada jin dan manusia yang berperwatakan bersifat iblis. Dan Allah rakam kata-kata iblis. Saya nak tekankan perkara ni mas sekalian, kerana apa? Apabila kita tidak memperhatikan keselamatan kita. Ingat, 2 perkara yang ada titik beratkan adalah keselamatan. Nombor 1 sekali. Keselamatan, kalau kita lihat, keselamatan ni titik beratkan kerana apa? Kerana ada ancaman. Ada ancaman. Afwa wal afiyah, dan keampunan. Keselamatan dan keampunan. Keampunan ni itu diutamakan. Jadi keselamatan ni kalau letakkan nombor 1, keselamatan memang kalau kita hari ni buatlah apa perkara, kalau tidak dalam keadaan selamat, tidak jadi apa. Kita akan boleh beramal, beribadah untuk mendapatkan keampunan Allah kalau kita tidak berada dalam keselamatan. Jadi iblis ni ancaman kita. Dia sentiasa memberikan kita ancaman 24 jam. Sebab tu kalau seharian tak ada orang ingatkan pasal iblis, kena cari jalan supaya diingatkan pasal iblis. Seharian tu, daily. Sebab apa iblis tak berhenti untuk
menumpaskan kita. Iblis dia akan perhatikan kita 24 jam. Dia tak tidur, dia tak makan, dia tak minum, dia tak sempat buat yang lain. Tahu dia, macam mana aku nak jatuhkan dia. Macam kalau kita ada musuhnya tu. Dan dia nampak kita, kita tak nampak dia. Macam kata guru saya, kata Farid, musuh kenal kau, kau tak kenal musuh. Macam mana kita boleh relax, tuan-tuan? Relax dia beramal tanpa memikirkan keselamatan amal. Dan musuh kita itu adalah makhluk Allah yang beramal. Bukan dia tak beramal, setakat solat dia solat, baca Quran dia baca, zikir dia baca. Nak kata dia tak puji Allah, dia puji Allah. Dalil dia apa? Dalam surah As-Sad ayat 82-83. Allah rakamkan kata-kata Iblis yang puji Allah. Qala fa bi'izzati, kata Iblis, demi keagunganmu. Iblis zikir. Sebab tu jangan terkejut orang mulutnya zikir tapi perangai astaghfirullahalazim. Tapi Allah sebut Allah juga. Aku dah tangan aku orang, Allah juga. Ya, kan sebut Allah tu tenanglah hati dah. Tak ada. Sebab apa? Sebab Iblis pun sama. Setakat di lisan, siapa yang di lisan semua boleh buat. Tapi kalau nak buat dengan iman, itulah tuntutan. Maka kita kena pasti musuh kita ni siapa. Kita boleh nak ambil mudah, ambil ringan dan rasa selamat. Dan ulama tasawuf meletakkan jangan pernah rasa senang dengan amal. Jangan pernah rasa selamat. Malah semalam saya kuliah di Damansara, di Surau Perdana, Damansara Perdana. Baru lepas perbincangan, lepas kuliah ada kuliah lain kita usrah. Seorang jemaah ni kata, Ustaz, bagus soalan tu. Macam mana ya Ustaz? Saya risaukan keadaan saya. Soalan ni. Macam mana nak pastikan amalan ni Ustaz dalam keadaan selamat? Soalan ni. Sebab saya membincangkan tentang akidah. Tajuk kita membincangkan amalan tidak diterima kalau akidah kita tidak benar, tepat dan jelas. Dia mula rasa risau. Amalan aku ni terima ke tidak? Lalu saya pun kata, bila dia bakal saya panggil, bila Datuk fikir macam itu, maknanya dah Allah nak jaga tu. Rasa risau dengan amalan tu, dia risau. Mana kalau risau dia jaga lah tu. Kan kalau kita risau kita, risau lah. Mana kalau risau dia jaga. Kalau dia relax, okay. Habislah. Satu. Kedua saya kata apa? Tengok apa yang penting di sisi Allah. Kalau kita lihat apa intipati dalam ibadah seorang hamba ni apa? Itulah keampunan. Kita jumpa Allah ni bukan bawa amalan. Jangan kita ingat pergi jumpa Allah nanti kita buat amalan pahala kita. Tu satulah, memang balik jumpa bawa amal pahala. Tapi yang paling utama, kita balik jumpa Allah bawa dosa dan nak minta ampun. Haji, cuba tengok haji 2 tahun lepas tak pergi. Tahun yang first masa PKP buka tu, lepas pasca Covid, haji pertama lepas PKP yang boleh buka semua. Allah takdirkan saya pergi. Allah takdirkan bertugas bagi khutbah Arafah. Adalah teks tapi tak pakai, tapi minta ilham Allah bagi apa. Allah bagi satu. Bila kita di padang Arafah, maksudnya wukuf, satu benda yang kita nak waktu wukuf, satu, keampunan. Semua yang datang masa di Arafah itu semua buat dosa. Berani cakap saya datang bawa pahala. Siapa berani cakap? Betul lah tu. Kalau berdosa tu rasa beramal. Bila beramal rasa berdosa, betul lah tu. Dia bila beramal ni, bila rasa berdosa, betul lah tu. Dan kita harapkan pahala. Kalau beramal tu rasa pahala, macam mana nak dapat pahala tu? Kalau tak ada rasa kehambaan dengan rasa berdosa. Rasa berdosa tu memang rasa tak kemah. Sebab tu lepas solat, astagfirullah. Bukan saja astagfirullah tu, walau solat maksudnya. Syariat ni memang bukan benda yang salah. Syariat dah betul lah.
Tapi kenapa astagfirullah Nabi anjurkan kita? Lepas solat bagi salah astagfirullah. Pada solat tadi, rupanya nak bagi tahunya kita, bila kita beramal itu, sebelum kita minta pahala, minta keampunannya. Sebab tu Lailatul Qadar itu Nabi ajar doa keampunan. Jadi iblis ni datang, dia suruh kita buat dosa, tapi dia menangis. Iblis ni kecewa dia bila Allah tu Maha Pengampun. Habis dia. Habis. Jadi cuma saya nak tekankan ini bertepatan dengan sambungan pengajar kita pada malam. Apabila iblis kata ke Allah Ta'ala, satu dosa ni dia akan buat, dia akan make sure manusia tak rasa dia berdosa. Apa dia iblis kata? Wala tajidu aksaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Nampak? Para ulama meletakkan bahawa istighfar sebab tidak bersyukur. Kita tak rasa bersalah pun tak bersyukur. Bila padahal nikmat banyak kelajak, tak rasa, malah rasa nikmat dengan dia. Pada diri bermula tiada, apa pun tak ada. Kita hanya melakukan tapi tidak menentukan. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Melakukan pada kita, menentukan itu pada Allah. Kalau kita melakukan walaupun 27 jam usaha pun, tetapi yang menentukan tetap Allah, maka apa yang hasil kita dapat hari ini semua menyatakan kurniaan Allah. Kenapa tak nak rasa pun bersyukur? Tak ada rasa. Adalah juga Ustaz, tapi tak berapa nak rasa lah. Sebab lebih rasa macam ini satu perit jerih kita. Siapa yang rasa dunia yang dia dapat tu hasil perit jerih dia? Rasa ramai rasa macam itu. Siapa yang rasa hasil dunia dapat itu adalah hasil kurniaan Allah. Amalan yang kita boleh buat solat hari ni, dia bukan kecil anak boleh solat masalah. Berapa ramai orang nak solat punya susah. Dan Allah katakan bahawa solat tu amat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat itu amat berat, tapi berapa ramai yang solat datang rasa terima kasih kepada Allah. Malah dia rasa aku dah solat. Nampak? Iblis saya kaji tengok, licik si iblis ni. Macam mana dia kena, dia akan buat kita kena. Dia akan buat kita rasa kita tidak dengan Allah. Allah juga. Allah. Tapi rasa dengan diri kita. Tak rasa nak rasa bersalah, tak rasa tak rasa bersyukur. Sebab tu menjelang umur 40 tahun, Allah kata dalam Quran Al-Aqaf ayat 15, dua benda ni kena buat. Bermaksud sebelum cecah 40 tahun dia kena master dalam dua bidang ni. Apa dia? Dia kena mahir bersyukur, dia mahir untuk istighfar. Sebab melepasi umur 40 tahun, dua perkara ni kena sebati. Sebab Allah kata dia kena istighfar dan bersyukur. Rupanya bersyukur ni bukan kecil-kecil. Sebab tu Allah kata sedikit yang bersyukur. Sebab tu iblis kata wala tajidu aksaruhum syakirin. Kau tidak akan dapati mereka dia bersyukur. Bukan tak solat, ramai yang solat, tapi tidak solat dengan rasa syukur, ataupun tidak bersyukur kerana dia solat. Jadi nak bina rasa syukur ini, kena ada rasa kehambaan. Ini nak masukkan hambaan. Nak rasa hamba. Nak rasa hamba ni bertembung gitu ni. Sebab semua benda kita buat, nak rasa hamba pula. Nak solat usaha sikit, kalau kita tak usaha tak jadi. Ada kita faham gitu. Nak kena duit usaha sendiri, kalau tak buat tak jadi. Walhal in between, walaupun syariat nampak gitu usaha, ingat Ahlussunnah wal Jamaah kata apa? Bekas bagi setiap yang terjadi, kesan itu adalah takluk pada Allah Ta'ala. Kata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hasanuddin Alawi, kata beliau apa? Disimpulkan dalam perbahasan usaha ni, rezeki pada Allah, usaha pada kita. Usahalah banyak macam mana, rezeki tetap pada Allah. Boleh jadi dia usaha sikit, Allah bagi rezeki banyak. Boleh jadi dia usaha banyak, Allah bagi rezeki sikit. Kenapa? Kerana memberi rezeki itu hak Allah. Allah yang mengatur rezekinya kepada hamba-hambanya mengikut aturan dia. Boleh jadi usaha dia sedikit, tapi takwa dia banyak, maka rezeki melimpah ruah. Boleh jadi usaha dia banyak, takwa dia sedikit, maka rezeki dia sempit. Rupanya rezeki dia ukur dengan takwa. Dimasukkan. Maka dalam hal ini kita masukkan dalam perbahasan mengkaji kehidupan dengan melihat pada kajian
sifat wajib bagi Nabi SAW, kita masukkan perbahasan mengenali diri. Pada usul, pada uslub, pada kaedah perbahasan siddiq. Ada 4 perbahasan besar. Kita masih membincangkan pada fasa siddiq, yakni benar, jujur, benar. Yakni kita nak tengok hidup dengan kebenaran, nak tengok dengan kebenaran. Baik. Dalam bab kebenaran ini, yang sifat wajib bagi Nabi SAW itu siddiq, pecahan kepada tajuk itu adalah mengenali diri. Kerana nak mengenali diri itu adalah cabang kepada jalan mencari kebenaran. Sebab pada diri itu akan nampak kebenaran. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Apa pada diri kamu, kamu tak perhatikan. Malah pada wahyu yang pertama surah Al-Alaq 1-5, ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaqah. Allah katakan menjadikan manusia sekumpul darah. Khalaqal insana min 'alaqah, iqra wa rabbukal akram. Pada diri manusia tu hanya segumpal darah, daging, kemudian jadi manusia. Allah sempurnakan kejadian pada di situ. Kejadian yang sempurna, bukan melihat sempurnanya manusia, tapi suruh melihat mulianya Allah. Iqra wa rabbukal akram. Lihat diri dengan kemuliaan Allah. Hebat Allah Ta'ala jadikan kita sempurna. Tu nak baca diri ni, nak baca diri. Nak tengok mata, tengok telinga, itu baru tengok jasadi baru. Pada jasadi saja Allah dah kata sempurna manusia. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ahsan. Kalau kita tengok kejadian burung, kalau National Geographic kan, macam-macam lah sekarang kat TikTok banyak, kat MP pun ada, dia apa orang yang ambil gambar tu. Kamera ni memang puluh ribu tu dia ambil gambar burung. Macam-macam warna yang sekarang, biru, merah ni, Allah. Kita pun terpana tengok, terpesona kita melihat. Namun kejadian itu, walaupun kita lihat keindahan alam, tidak boleh lawan keindahan kejadian manusia. Tapi alangkah malangnya melihat diri pada manusia, kadang-kadang menyampah pun ada. Nyampah tengok aku. Nak tengok cermin, nyampah tu. Ataupun tengok pula, ada pula yang perasan, cantik juga aku ni. Perasan pula, yang menyampah pun dia, yang perasan pun dia. Apa salah dalam kita menilai diri? Maka di sini kalau kita pergi pada kaedah mengenali diri itu, yakni dengan membongkar potensi, yakni apa kelebihan yang Allah bagi pada diri, dan menilai kelemahan diri, adalah kategori ilmu yang membawa pada kebijaksanaan, ilmu hikmah. Pada diri itu Allah nyatakan 2 keadaan. Pada diri jasad, pada diri yang bernama roh tadi. Pada diri roh itu dinamakan jiwa. Allah masukkan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 2 cabang pada diri kita ini, ada cabang buruk, ada cabang baik. Sebab itu kita tidak boleh bias pada keadaan kita. Ada 2. Ada keadaan yang kita akan cenderung pada kebaikan, cenderung pada keburukan. Kebaikan itu kita kena letakkan betul-betul, kerana kebaikan itu bukan dari diri kita. Itu kena faham. Lalu Allah datangkan lawan kepada kebaikan itu keburukan. Dan kedua-dua perbincangan baik buruk pada diri ini adalah termasuk dalam cabang ilmu hikmah yang perlukan kepada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini mestilah didorong dengan kajian sifat wajib bagi Nabi SAW. Dia bukan bijak tu hanya sekadar sijil, tengok, dia dapat sijil, dia bijak. Tidak. Hikmah ni, ilmu wa hikmah. Ada ilmu, ada hikmah. Hikmah ni bil makna dengan maksud dia mampu mendapat manfaat daripada ilmu dia. Itu hikmah. Yakni ilmu yang Allah berikan kepada dirinya itu mampu dia kupas dan dia manfaatkan dalam kehidupan dia. Itu nama ilmu hikmah. Yanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka kata Allah SWT surah Al-Baqarah 269, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan kebijaksanaan kepada orang yang dikehendaki. Barang siapa yang diberikannya kebijaksanaan itu, berarti ia telah mendapat banyak kebaikan. Hanya orang-orang yang mau berfikir saja, yang cerdas, yang dapat mengambil hikmah pelajarannya. Maka kebaikan itu dinisbahkan dengan kebijaksanaan yang Allah berikan kepada orang yang terpilih, yakni yang mahu berfikir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mafhum hadis, "May yuridillahu bi khairan
yufaqihuha fiddin. Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, Allah berikan dia kefahaman. Kefahaman di dalam agama. Din, yakni agama. Agama yang membawa kepada, pertama, inna dina indallahil Islam. Yang kedua adalah the way of life, cara hidup. Dan cara hidup tu pada diri lah, pada diri kita. Kita faham, menilai diri, melihat pada diri, sehingga kita mampu menterjemahkan kembali diri itu selari dengan sejajar dengan kehendak agama. Kadang-kadang agama suruh A, kita buat B. Agama suruh B, kita buat C. Bertentang dia banyak. Sebab apa? Diri itu mula beralih arah daripada fitrah dia. Dia tak kenal. Malah diri itu pula telah berpaling daripada sepatutnya tanggungjawabnya Allah bertanggungjawab kata diri itu, yakni nak mengenal Allah. Diri mula cenderung kepada perkara-perkara yang amar bisu, yakni cenderung pada kebenaran dan keburukan. Maka agama yang ada pada diri seseorang itu, bila dia tidak mendapat hikmah, maka silap hari bulan agama itu boleh menjadi dosa. Atau ada perbincangan agama rosak ataupun ulama su tu. Ulama su ni jangan duk tengok ulama yang kita faham je. Kita pun boleh dikatakan orangnya sudah ada ilmu tapi rosak. Manakah tidak? Rosak pada diri, hati yang tidak nampak. Hati yang rosak apa? Merasa diri itu ada kelebihan. Sedangkan lebih itu adalah di sisi Allah, bukan di sisi kita. Lebih itu bukan pada kita, Allah lebihkan kita. Kerana yang lebih itu Allah, bukan kita. Kita ni banyak kekurangan. Maka membicarakan tentang struktur kejadian manusia ini, dia memerlukan kebijaksanaan, hikmah, dan menyelami diri untuk mengenali kelebihan dan potensi diri itu, kelebihan dan kekurangan diri. Kenapa nak kena kaji kelebihan dan kekurangan? Kerana kita menyeimbangi. Kita akan nampak kesempurnaan itu nanti, supaya diri itu faham apakah yang telah ditaklifkan, dipertanggungjawabkan ke atas diri manusia itu. Maka dalam dunia moden sekarang ni, manusia ni dia mula mengkaji tentang diri, sebab dia melihat pada diri itu ada suatu kelebihan. Lalu dalam kajian umum ni, dia cuba mengkaji, menjangkaui fizikal, menjangkaui fizikal jasad. Kita ni ada jasad ni. Pada jasad itu ada unsur rohani, jasmani, rohani. Rohani itu pecahan dia dalam lagi lah. Dan kita tak kaji pasal roh, sebab kita tidak ada ilmu tentang roh. Itu milik Allah. Namun terjemahannya pada akal, hati, itu termasuk dalam unsur-unsurnya. Maka manusia cuba mengkaji, disebabkan oleh sudah terdedahnya manusia dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri manusia. Maka datanglah era kajian tentang manusia. Kalau barat ini membawa kepada kajian menjangkaui panca indera, dipanggil metafizik lah. Metafizik, biasa dengar metafizik lah. Fizikal, meta ni yang kompleks lah. Pada diri kita ni ada kejadian yang lebih kompleks, yang lebih halus daripada fizikal ni. Sebab tu kita jangan hanya terperangkap dengan fizikal. Malah yang lebih salah, kita menganggapi bahawa fizikal kita itu, contoh, kita punya sifat kaya. Malah kaya itu kita nisbahkan pada fizikal. Apa dia? Harta. Kaya pada diri. Salah. Lepas tu kita kena kaji kaya itu datang dari mana? Dari sifat. Dia bukan unsur jasad. Unsur jasad ini tangan, mata, telinga, kepala. Malah pada unsur jasad ni, cuba lihat surah Sajadah ayat 9 tadi. Kata Allah kata apa? Allah beri penglihatan, pendengaran, sam'awal absar, dan penglihatan. Cuba lihat. Pada kejadian manusia saja, sebenarnya kalau harap pada fizikal saja, pekak itu ni, bukan ada pendengaran. Penglihatan tidak juga. Kita ada mata, tapi belum tentu boleh melihat. Buktinya ada kategori yang Allah jadikan dalam kategori OKU, orang kurang upaya. Yang kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh berjalan, boleh semua ni, nak panggil orang apa? Orang istimewa, ke orang lengkap semuanya. Nak panggil apa? Itu orang kurang upaya. Yang kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh cakap, boleh semua boleh ni, orang sebab boleh. Orang tiada daya sebenarnya.
Orang tiada daya, tiada upaya. La haula wala quwwata illa billah. Sepatutnya kita berpegang pada kalimah hauqalah, yang mendatangkan pendengaran bukan telinga, yang mendatangkan penglihatan bukan mata, yang mendatangkan pergerakan itu bukan sekadar jasad kita. Itu semua dari Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang Allah tak bagi pendengaran terus dipanggil orang kurang upaya. Kita ni ada pendengaran, ada penglihatan, ada semua ni, patut dipanggil orang yang tiada upaya, tiada daya, tiada upaya. Patutnya. Sebab apa kita sedar dari diri kita? Sedar macam mana? Aku ada mata, orang pun ada mata, tapi dia tak boleh melihat, aku boleh melihat. Kalaulah melihat itu dengan mata, kenapa ada orang boleh melihat, kenapa ada orang tak boleh melihat? Itu cara fikir. Sebab tu ilmu ni kena berfikir. Bukan termenung berfikir masalah. Kenapa tu jangan tahu dah. Hai, macam-macam masalah. Oh pula. Akal Allah bagi. Masalah tu sikit-sikit dah. Itu orang kadang tak sebab fikir selesai masalah. Tak ada fikir selesai masalah. Ada time berfikir tu tak selesai masalah. Malah aku fikir. Bila malah fikir tu selesai masalah. Betul tak? Banyak jadi. Habis itu Allah bagi fikir untuk apa? Yatafakkarun ulul albab, untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri dan pada alam. Banyak Allah bagi. Tapi manusia tidak menjadikan diri dan alam ini sebagai tanda-tanda untuk kita merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Pakai contoh macam gini, boleh melihat saja, boleh mendengar saja, boleh merasai. Ni rasa, kita boleh rasa-rasa ni. Ada orang dah hilang rasa dah. Jasad ada, rasa tak ada. Kenapa je dia begitu? Tawa hati. Tahu lah dia. Kenapa? Tak, macam perangai, tawa hati. Kalau betul sayang itu ada pada makhluk, kekalkan sayang sampai mati. Boleh kekalkan? Kalau tidak berharap pada Allah. Kalau berharap pada jasad, tengok perangai sakit, berubah-ubah perangai. Kejap macam itu, kejap macam ini. Lalu sekali penat. Bila penat, malahan. Nampak? Bila harap pada makhluk, bila salah isbat pada diri, gantung pada jasad yang mati, maka kita takkan hidup. Sebab tu dia menyelami diri dengan teknologi. Saya pernah namakan teknologi ilahi. Ramai orang duk kagum dengan teknologi makhluk. Ya. Sekarang dunia makin moden kan, makin canggih-canggih mas sekalian. Kereta semua pakai power bank lah sekarang. Pakai power bank. Nanti dah tekan, pecah duduk. Semua main touchscreen lah. Dia tak tahu yang duk buat tu manusia. Maknanya manusia lebih canggih daripada alat tu. Tapi manusia tak terkagum dengan diri manusia tu. Kenapa? Sebab apa? Terhijab dia daripada kekuasaan Allah. Kalau lah dia lihat dengan kebesaran Allah, manusia itu dia akan nampak Allah akan buka hijab betapa hebat diri manusia itu. Lalu dia tak akanlah tertipu dengan dunia ni. Dan dia berkhidmat saja. Manusia ni memang kejadian yang, tengoklah sekarang, tengok macam-macam benda dah jadi. Malah silap lagi bulan kalau manusia tidak mengenal dirinya, membawa kepada kekuasaan Allah, mengaku Tuhan pun ada. Iblis tak mengaku Tuhan je mas sekalian. Sebab tu Iblis terkejut dengan Fir'aun. Bila Fir'aun mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, melompat Iblis. Oi, aku pun tak mengaku Tuhan pun. Terkejut dah. Sebab apa? Diri manusia itu Allah berikan kelebihan. Tapi kalau tak kaji tentang diri, pada satu sudut kekurangan, mula kita rasa diri lebih. Walau kelebihan itu bukan nak bagi tahu kita lebih. Kelebihannya ada nak bagi tahu Allah lebihkan. Macam mana nak faham Allah lebihkan? Rupanya ada kekurangan pada diri kita. Dan kekurangan itulah kita. Apa dia pekak kita sekarang boleh mendengar? Bukan kita. Kekurangan kita, buta asal kita, sekarang boleh melihat, bukan kita. Jadi kelebihan melihat ni satu kelebihan. Yang main-main ni mas kelas. Masuk kabut sikit dah macam ni dah pening kita. Siapa tak rasa boleh tengok tu satu kelebihan? Malah kadang-kadang kita anggap biasa yang melihat. Tak ada benda lain ke? Dia siap komen lagi kan? Macam ini je ke? Dia komen pula apa yang ada depan mata. Walau melihat tu saja satu nikmat yang besar di sisi Allah SWT.
Tak terbayar. Ada satu kisah Abid berada di satu pulau. Dia tak buat apa-apa lain, dia beramal sepanjang hayat. Allah jadikan pokok tu dia makan. Boleh 5 tak silap. Abid ni beramal sampai nak mati, malaikat tu nak cabut nyawa. Malaikat pun tu cabut nyawa. Kemudian si ahli Abid ini mengatakan, sebelum kau cabut nyawa, boleh tanyakan kepada Allah, di mana kedudukan aku dalam surga. Kemah. Asal memang betul pun beramal, elok lah kan. Tapi dia duduk iman tu, malaikat pun tanya kepada Allah. Kemudian Allah pun jawab. Allah jawab apa? Bagi tahu dia nikmat mata pun dia tak boleh nak bayar. Nikmat mata pun tak boleh nak bayar. Jangan nak demand syurga tu. Sebab tu beramal kita bukan kita nak dapat syurga. Syurga Allah bagi. Beramal kita sebab kita hamba, minta pahala okey. Syurga minta direct dengan Allah, bukan minta dengan amal. Tu cara dia. Sebab tu syurga dapat dengan rahmat, rahmat dapat dengan kita susah-susah beramal. Tu Allah tengok susah payah datang kuliah. Bukan senang, ngantuk-ngantuk, penat-penat. Letih kita. Ingat datang kuliah yang senang. Ni belum lagi nak ambil ilmu yang jauh-jauh lagi. Setengah buku tu nak ambil ilmu kena jumpa dia. Kena kita travel 2-3 jam. Letih. Nak lawan nafsu lagi, nafsu malas, nafsu nak makan, nafsu penat, macam-macam nafsu. Sebab jihad menuntut ilmu ni jihad besar. Jihad fisabilillah. Ya kan? Keluar menuntut ilmu, level jihad. Kita tengok Palestin berperang, orang menuntut ilmu macam tu. Malah berperang Al-Mujahidin, tumpas lawan musuh, insya-Allah syuhada. Kita berperang, tumpas lawan nafsu, bimbang-bimbang neraka. Kalah nafsu malas. Malas lain hari. Tak biasa sangatlah dengar. Macam tak tahu tentang Allah tu. Tahu dah. Oi, kadang-kadang tu. Dia ulang-ulang sisi Allah macam tak tahu. Kita belajar bukan sebab kita tahu. Kita belajar ni sebab kita ni memang makam tak tahu. Bukan sebab nak tahu. Alamal insana ma lam ya'lam. Sebab nak mengekalkan diri tu tak tahu, maka tetaplah kita dalam menuntut ilmu sampai mati. Yang tahu hanya Allah. Maka kita datang majlis ilmu sebab nak mengekalkan diri kita tak tahu. Sepatutnya nak mengekalkan diri kita tak tahu, tetaplah duduk dalam majlis ilmu. Sebab kita tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Dan lu dalam majlis ilmu, maka Allah bagi tahu melalui kalamnya, kalam Rasulullah dan ulama. Kita pun dengar. Ulang lagi dan lagi dan lagi. Sebab apa kena ulang? Sebab kita tak tahu. Patutnya begitu. Tapi setengah-setengah itu dia rasa malas. Sebab berat untuk ilmu, berat. Jadi bila berat, rahmat pun sampai. Dia rahmat tak boleh tiba-tiba dapat tanpa kita ada timbal balik. Sebab tu dia rahmat. Sebab tu berbalik pada syurga tadi, berbalik pada nikmat mata tadi. Kan? Cuba kita berubah dari segi amal kita datang sebab kita rasa nak terima kasih. Ya Allah, terima kasih Allah, mata bagi ni tak terbayar. Jadi aku solat sebab nak terima kasih sebelah mata. Ya Allah, terima kasih ya Allah, aku sujud ni, terima kasih ya Allah sebab boleh bagi aku hidup. Sebab tu celik mata, alhamdulillah. Celik mata, masalah ni banyak lagi ni. Tidur dengan masalah lah. Biasa masalah kan. Tapi syariatnya Nabi ajar bangun-bangun celik mata, alhamdulillah. Walaupun tidur malam tadi bergaduh. Bergaduh-gaduh telap tidur kan. Celik mata, alhamdulillah. Masalah tak selesai lagi. Kenapa celik-celik mata, alhamdulillah? Kerana hidup itu satu kelebihan. Bila hidup boleh mendengar, boleh melihat, boleh merasai, boleh rasa sedih tu, syukurlah. Boleh rasa lagi sedih, alhamdulillah. Boleh rasa sakit lagi ni, alhamdulillah. Nak bawa alih, nak faham kelebihan merasai tu. Setengah orang dia tak anggap tu kelebihan. Sebab tu kita kena belajar mengenal. Jadi itu jangkauan panca indera lah. Metafizik itu menjangkau panca indera. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam kaedah yang digunakan ini, membongkar kaedah diri ini, ianya adalah pencambaran ilmu
pada ini ada satu rahmat Allah Ta'ala apabila manusia ini mampu menilai akan keadaan diri dia. Kenapa? Dan tujuan kita melihat diri ini adalah untuk akhirnya membawa pada mentauhidkan Allah. Itu yang utama. Mana-mana ilmu terutama pada diri kita. Nak lihat diri ni, bila nampak buruk baik, akhirnya kita nak mengesahkan Allah Ta'ala. Itu yang penting. Namun tidak semua keadaannya membuat diri kita semakin rapat kepada Allah. Jadi pencipta malah ada yang membuatkan diri semakin jauh daripada kekuasaan Allah, malah meyakini diri sendiri berlebihan serta hilang punca asal kejadian diri. Kadang dia belajar, dia faham tentang asal diri dia, tentang usaha pada diri, dan lain sekali dia yakin pada diri dia lebih daripada Allah SWT. Jadi kesimpulan jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman yang bermaksud, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama sebagai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atasnya. Tidak ada perubahan pada ciptaan fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Manusia ni asal jemaah sekalian, Allah telah mengambil saksi dalam surah Al-A'raf 172. Yakni Allah telah mengambil saksi semua manusia, Bani Adam semua. Di alam roh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kemudian Allah bagi kita hidup di dunia ini, ada jasad. Kemudian jasad itu sepatutnya dipimpin dengan hati yang telah berbai'ah, berjanji dengan Allah Ta'ala. Yakni hadapkan wajahmu kepada agama fitrah, yakni suci bersih. Sebab tu bila kita sebut tentang perkataan fitrah, fitrah ini suci, bersih. Fitrah jangan dikaitkan dengan perkara buruk, perangai buruk. Kalau perkara buruk, perangai buruk itu lumrah, adat. Kalau fitrah semuanya baik, dia tak ada bawa kepada keburukan. Fitrah, biasalah ustaz, fitrah manusia ni cemburu, itu lumrah. Fitrah manusia bersih, ya ini fitrah manusia nak kenal Allah, nak balik jumpa Allah. Kalau ikutkan dunia ni semua tak nak, kalau ikutkan nak. Tapi kerana kita ada lumrah, ada dinamakan nafsu, yang kalau tidak dibentuk, dididik, dia jadi nafsu amarah. Nafsu amarah tu nak dibentuk, dididik, ditundukkan sehingga dia menjadi nafsu mutmainnah. Bila nafsu mutmainnah ni berjaya ditundukkan sehingga dia menjadi nafsu kamilah, yang dia membawa pada fitrah suci, bersih. Lalu kata, itu yang Nabi SAW wa Isra wal Mi'raj. Nanti kita dengar cerita Nabi dibedah jantung, dibersihkan dia pada segala amarah, habis. Kita kena lalui proses penyucian, tazkiyatun nafs. Jadi maka merenung kembali pada asal kejadian kita yang mampu membangkitkan kesedaran hakiki dalam diri. Dengan kesedaran hakiki dalam diri ini berkenaan tentang sebuah hakikat kejadian diri. Yakni bila kita renung balik pada diri kita, maka kita akan membawa satu jalan, yakni membawa kesedaran. Inilah dasar kehambaan. Kehambaan yang harapkan kepada kelebihan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi jemaah sekalian, kita berhenti setakat dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan lain. Dan dalam perbahasan ini nanti kita akan nampak macam mana iblis dia salah dalam memahami diri dia. Ini nanti kita akan nampak macam mana iblis dia meletakkan diri dia ada kelebihan pada kejadian, sedangkan Allah tak pernah muliakan kejadian apa pun bentuk, api ke tanah ke apa. Tapi iblis dia claim, overclaim, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi Nabi Adam AS daripada tanah. Wa khalaqtani min nar, aku jadikan pada api. Wa khalaqtahu min turab, dia jadikan pada tanah. Tanah tempat dipijak-bijak, api angkat di julang, aku mulia. Walha tak ada Allah muliakan makhluk kejadian, melainkan benda itu Allah muliakan kemudian itu ada. Tapi iblis sebelum Allah muliakan, dia muliakan diri dia. Ini kita akan bincang, tengok macam mana kesan kepada perjalanan hidup ini apabila salah meletakkan diri ini, mas sekalian. Wallahu alam, walaupun maaf pada saya kekurangan, terkasar kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Perbanyakkan selawat dan salam kata juga mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong dalam umatnya yang mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Aku qali hadza wa astaghfirullah wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surat ras. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.